Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni, terjemahan lengkap Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Kita dalam kitab Al-Azan lagi. Sekarang ni kita masuk bab yang ke-40 ni dah. Babun ahlul ilmi wal fadli ahaqqu bil imamah. Bab yang ke-46, orang yang berilmu dan mulia lebih layak untuk menjadi imam. Babun ahlul ilmi wal fadli ahaqqu bil imamah. Haddatsna Ishaq bin Nasr qala hadatsna Husain an Zaidah an Abdul Malik bin Umair qala hadatsani Abu Burdah an Abi Musa qala marida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fashtadda maraduhu فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فعادت وقال مري أبي بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب يوسف. فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. Hadis ke-178 dah, 178. Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan ketika sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin parah, semakin kuat Nabi sakit dah. Baginda berkata, suruhlah Abu Bakar untuk memimpin salat berjemaah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sungguhnya Abu Bakar adalah seorang lelaki yang mudah menangis. Sekiranya dia menggantikan Rasulullah sebagai imam, dia tidak akan mampu untuk memimpin salat berjemaah. Baginda berkata lagi, suruhlah Abu Bakar untuk memimpin salat. Aisyah radhiyallahu anha kembali mengulangi jawapannya. Maka baginda pun bersabda, suruhlah Abu Bakar untuk mengimamkan solat. Kalian ini sama seperti isteri-isteri Yusuf, sahabu Yusuf. Lalu dia menyampaikannya kepada Abu Bakar. Lalu Abu Bakar mengimamkan solat berjemaah di akhir hayat baginda. Jadi orang Abu Bakar tu menunjukkan dia berilmu dan lebih mulia dah. Jadi dia lanjut jadi imam dah. Tengoknya lebih berilmu, lebih mulia, maka dia lebih utama lah. Dah. Yang ada kelebihan mesti diutamakan jadi imam. Haddatsna Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha annaha qalat inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi maradihi muru Abu Bakr yusalli bin nas. Qalat Aisyah qultu inna Abu Bakr idza qama fi maqamika lam yusmi'an nas min al-buka' famur Umar falyusalli lin nas. Faqalat Aisyah faqultu li Hafsah قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. Hadis ke-179. Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah SAW berkata ketika sedang sakit, suruhlah Abu Bakar untuk memimpin solat berjemaah. Lalu Aisyah berkata, jika Abu Bakar menggantikan posisi engkau, maka suaranya susah untuk didengar oleh jemaah kerana tangisannya, mudah menangis, kerap menangis semaya dah. Sebaiknya suruhlah Umar untuk memimpin solat berjemaah. Lalu Aisyah radhiyallahu menyampaikannya kepada Hafsah, katakanlah pada baginda, jika Abu Bakar menggantikan posisi Rasulullah, maka suaranya tidak dapat didengar kerana tangisannya. Oleh itu, perintahkanlah Umar untuk memimpin solat berjemaah. Maka Hafsah pun melaksanakannya lah, kata seperti Aisyah suruh dah. Lalu Rasulullah SAW berkata, cukup, cukup, sungguhnya kalian ini seperti isteri-isteri Yusuf. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimamkan solat berjemaah. Lalu Hafsah berkata kepada Aisyah, aku tidak mendapat apa-apa kebaikan darimu. Tak ada faedah. Menyusuh dia kena marah. Kita lebih kurang dah. Nak suruh pakat dah cari pasal. Okey. Hadis ke-180 dah. Haddatsna Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib bin Ali Az-Zuhri qala akhbarani Anas bin Malik al-Ansari wa kana tabi'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam وخدمه وصاحبه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا
bahwa qa'iman ka'anna wajhahu waraqahu mushafin thumma tabassama yadhaku fahamamna an naftatina min al-farhi bi ru'yati an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa naqasa Abu Bakr ala akibaihi liyasil as-saffa wa zanna anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharijun ila as-salati fa asyara ilayna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an atimmu salatakum wa arkhas sitra fatuhufiya min yaumihi. Hadis ke-10 Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, seorang yang selalu mengikuti berkhidmat dan mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan bahawa Abu Bakar mengimankan solat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit yang menyebabkan kewafatannya, sehinggalah tibanya hari Isnin. Ketika jemaah sudah berada pada barisan saf salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyingkapkan tabir biliknya. Baginda memandang ke arah kami sambil berdiri, sementara wajah baginda tampak seperti helaian mushaf yang bersih. Baginda tersenyum dan tertawa. Hampir sahaja kami terkena fitnah, yang keluar dari saf kerana sangat gembiranya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nampak senyum tawa tu nampak. Hampir-hampir nak berhenti semaya dah. Abu Bakar ingin masuk ke dalam saf kerana menyangka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan keluar untuk solat. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada kami, teruskanlah solat kalian. Setelah itu baginda menutup tabir dan wafat pada hari itu juga. Nabi wafat pada hari itu juga. Haddatsna Abu Ma'mar qala hadatsna Abdul Waris qala hadatsna Abdul Aziz an Anas qala lam yakhruj an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salasan. فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات. Hadis kena atas bab 1. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah 3 hari tidak keluar rumah untuk solat berjemaah ramai-ramai dah. Selama tepi itu solat dipimpin oleh Abu Bakar. Suatu hari Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam menyelak tabir bilik dan mengangkatnya. Tak kala kami melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami merasakan belum pernah melihat wajah baginda yang lebih menakjubkan selain waktu itu nampak ceria, ceruh, berseri gitulah. Lalu Nabi SAW memberikan isyarat dengan tangannya kepada Abu Bakar untuk memimpin solat dan baginda kembali menutup tabirnya. Rumah Nabi ke depan masjid. Sejak itu kami tidak lagi melihat baginda sehinggalah wafatnya. Gitulah. Jadi Nabi wafat hari Isnin. Jadi Imam Bukhari ni kuat pertahankan hari Isnin lebih baik, lebih afdal mati berbanding hari Jumaat. Dia kritik pendapat kata Jumaat yang terbaik. Yang baiknya mati hari Isnin. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله أنه أخبره عن أبيه قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء قال مروه فيصلي فعاودته قال مروا فيصلي إن كنا صواحب يوسف. تابع الزبيدي وابن أخي الزهري وإسحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري وقال عقيل ومعمر عن الزهري عن حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Hadis ke-182, Hamzah bin Abdullah meriwayatkan dari bapaknya. Dia berkata ketika Rasulullah SAW semakin parah sakitnya, beliau diminta untuk mengimamkan solat. Maka baginda berkata, suruhlah Abu Bakar untuk memimpin solat berjemaah. Aisyah berkata Abu Bakar itu hatinya sangat lembut. Jika membaca Al-Quran maka ia akan menangis. Baginda berkata lagi, suruhlah dia untuk memimpin solat. Lalu Aisyah kembali mengulangi jawapannya. Maka baginda pun bersabda, suruhlah dia untuk memimpin solat. Kalian ini seperti isteri-isteri Yusuf. Dia katakan Aisyah dan isteri Nabi dah. Hadis ini dikuatkan oleh Az-Zubaydi, Ibn Akhi Az-Zuhri dan Ishaq bin Yahya Al-Kalbi dari Az-Zuhri.
Uqal dan Ma'mar menyebutkan dari Az-Zuhri dari Hamzah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni ada kaedah dia dah. Dia saling kuat menguatkan dah. Dia ada riwayatnya daripada perawi-perawi yang kuat. Tak boleh kita kata perawi ni mungkin penipu dah. Tak boleh sebut gitu dah. Pemimpin perawi-perawi yang kuat ni tak boleh kata mungkin penipu. Dia tersilap mungkin dah. Tapi kita tak boleh sebut mungkin penipu ni. Dia memang sengaja menipu dah. Ada setengah untuk ngaji hadis tu tak. Yang ngaji tasawuf saja dia jadi gitu dah. Yang anggap hadis ni tak ada harga mana dah. Tak ada kaedah mana. Seolah ni lebih kurang dengan cerita-cerita tak wali dia dah. Terbaik mari dah. Ya ada sokong menyokong kuat menguatkan dia. Ada kaedahnya. Dan wajib percaya apabila diberitahu dengan kaedah-kaedah oleh para pakar ilmu hadis lah. Kita tak boleh kata boleh percaya ke tak boleh percaya serupa tak boleh. Hadis ni tak boleh kata gitu nak. Dia ada apabila dia ada kaedah dia maka kita wajib percaya dah. Hadis yang mutawatir tu tak percaya boleh jadi kafir dah pasal dia tidak ada kemungkinan salah pun tidak ada kemungkinan dah. Matannya kuat dah. Atau mutawatir lebih kurang ni bawah daripada Quran sikit dah. Tak apa okey hadis dah. Seterusnya bab yang ke-47, bab man qama ila jambil imami li'illatin. Orang yang berdiri solat di samping imam kerana sakit. Bab man qama ila jambil imami li'illatin. Bab orang yang berdiri solat di samping imam kerana sakit. Bab 7. Haddatsana Zakaria ibn Yahya. Qala hadatsana ibn Numair. Qala akhbarana Hisham ibn Urwah. An abihi an Aisyah qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr أيصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم قال عروة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج فإذا أبو بكر يؤم الناس فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه أن كما أنت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أبي بكر إلى جنبه فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ. Hadis ke-3, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar untuk memimpin salat jemaah. Ketika baginda sakit, maka Abu Bakar pun memimpin salat mereka. Urwah berkata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan tubuhnya lega sedikit, baginda pun keluar sementara Abu Bakar sedang mengimami salat. Ketika Abu Bakar melihat baginda datang, dia pun berniat untuk berundur. Akan tapi baginda memberikan isyarat kepadanya kepada Abu Bakar, tetaplah kamu di situ. Lalu Rasulullah SAW duduk di samping Abu Bakar sehingga dia salat mengikuti Rasulullah SAW dan jemaah yang lain mengikuti Abu Bakar. Babu man dakhala liya'umma an-nasa faja'a al-imam al-awwal fata'akhkhara al-awwal aw lam yata'akhkhar jazat salatuhu. Bab yang ke-48, sesiapa yang mengimamkan salat lalu imam rawatib datang, faja al-imam al-awwal, imam hak sebenar datang tak? Sah salatnya sama ada imam tersebut berundur ataupun tidak. Boleh undur kata tu imam hak sebenar ataupun imam tu apa? Teruskan pun tak ada apa, tak ada masalah. Jadi tidak nak kritiklah pendapat setengah kata. Dia takbir, mesti takbir tu imam ni awal. Kalau lewat sikit batal terus semuanya dah. Tak boleh ikut dah tu imam tu dah. Dia kritik dah Imam Bukhari ni, dia kritik pendapat tersebut dah. Jadi, ketika imam sebenar mari lewat takbir pun tak apa, boleh ikut lagi dah. Fihi Aisyah tu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenai masalah ini terdapat hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Hazim bin Dinar an Sahl bin Sa'd as-Sa'idi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahaba ila Bani Amr bin Aufin liyusliha bainahum fahanat as-salatu faja'a al-mu'adhdhinu ila Abi Bakr faqala atusalli lin-nasi fa uqima qala na'am fa shalla Abu Bakr. Hadis kedapatan Bapak Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi meriwayatkan bahawa suatu hari Rasulullah SAW pergi menemui Abu Bani Amr bin Auf untuk mendamaikan mereka. Kemudian tibalah waktu salat. Ada seorang muazzin menemui Abu Bakar lalu berkata, adakah engkau mahu memimpin salat berjemaah? Ni Masjid Madinah nak? Nabi gila ini.
Maka aku akan mengkumandangkan iqamah. Abu Bakar menjawab, ya lah, boleh lah. Lalu Abu Bakar memimpin solat. Jadi Abu Bakar semaya je lah. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasu fi salati fatakhallasa hatta waqafa fi as-safi. Fasafaqa an-nasu wa kana Abu Bakr la yaltafitu fi salatihi. Falamma akthara an-nasu at-tasfiqa iltafata fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an imkus makanaka. فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر في حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. Kemudian Rasulullah SAW tiba ketika mereka sedang melaksanakan salat. Lalu baginda masuk ke dalam saf. Jemaah kemudian memberikan isyarat dengan bertepuk tangan. Namun Abu Bakar tidak berpaling dari salatnya. Ketika suara tepukan semakin kuat, Abu Bakar berpaling dan terlihat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memberikan isyarat supaya kekallah kamu di tempatmu, tak senang undur lah, macam tu imam teguh lah. Abu Bakar mengangkat kedua tangannya lalu memuji Allah atas perintah Rasulullah SAW tersebut. Kemudian Abu Bakar berundur dan masuk ke dalam saf. Rasulullah SAW bergerak ke depan dan memimpin salat. Falamman sarafa qala ya Abu Bakr ma mana'aka an tasbuta إذ أمرتك فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق من رابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء. Setelah selesai salat, baginda bersabda, wahai Abu Bakar, apa yang menghalangmu dari kekal di tempatmu bila aku suruh? Abu Bakar menjawab, anak Abu Quhafah. Ni Abu Bakar lah, Ibn Abi Quhafah dah. Abu Bakar lah. Tidak layak memimpin solat di hadapan Rasulullah. Tak boleh lah. Kita imam pada Nabi dan Rasul ni bukan orang biasa lah. Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, mengapa kalian tadi banyak bertepuk tangan tasbih dan sesiapa yang meragui sesuatu dalam solat imamnya, hendaklah dia membaca tasbih. Jika dibacakan tasbih, dia imam akan perasan, sedangkan isyarat tepukan tangan untuk jemaah perempuan. Wa innamat tasfiq lin nisa. Ada macam-macam pendapat lah. Imam Malik kata utina tidak juga. Utina ni tasbih juga dah. Tasfiq ni macam utina lah. Bukan nak cerita boleh tepuk tangan tak Malik juga utina. Tapi ada kata tidak, betul lah. Secara zahirnya nampaknya tepuk tangan utina dah. Utina tidak Malik tasbih. Tapi ada Imam Malik pahal lain lah. Tak apalah tu nak pahal hadis. Okey, babun idza stawau fil qiraati falyummahum akbaruhum. Bab yang ke-49, apabila sama tahap kemampuan membaca Al-Quran, maka yang berhak menjadi imam adalah yang lebih tua di antara mereka. Haddatsana Sulaiman bin Harb qala hadatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an Abi Qilabah an Malik bin Al-Harith qala qadimna 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu shababah falabithna 'indahu nahwan min 20 laylatan wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rahiman faqala law raja'tum ila biladikum fa'allamtumuhum muruhum falyusallu salata kadha fi hina kadha وصلاة كذا في حين كذا وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. Hadis kena 185. Malik bin Al-Huwaris berkata, kami pernah datang kepada Nabi SAW. Ketika itu kami adalah para pemuda. Kami tinggal bersama baginda selama 20 malam. Kami dapati Nabi SAW adalah orang yang sangat penyayang. Baginda bersabda kepada kami, jika kalian kembali ke negeri kalian, kapur kalian, maka ajarilah mereka dan perintahkanlah mereka solat ini pada waktu sebegini. Solat ini pada waktu sebegini. Apabila telah tiba waktu solat, maka hendaklah seorang dari kalian azan dan hendaklah yang mengimamkan solat adalah yang paling tua di antara kalian. Hadis akbaruhum, yang paling tua lah. Kibabu idza zara al-imamu qaman fa'ammahum. Bab yang ke-50, jika seseorang imam mengunjungi sesuatu kaum, maka dia hendaklah mengimamkan solat mereka. Imam ni ketua pemerintah. Haddatsana Mu'adz bin Asad akhbarana Abdullah akhbarana Ma'mar 'an az-Zuhri
قال أخبرني محمود بن الربيع قال سمعت إتبان بن مالك الأنصاري قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فإذنت له فقال أين تحب أن تصلي من بيتك فأشرت له إلى المكان الذي أحب فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا. Hadis kedatangan apa benar? Itban bin Malik Al-Ansari berkata, Nabi SAW meminta izin masuk ke rumahku, lalu aku izinkan. Baginda kemudian bersabda, mana tempat yang engkau suka di rumahmu ini yang boleh untuk aku dirikan solat? Lalu aku menunjukkan tempat yang aku sukai. Kemudian baginda berdiri solat dan kami mengikuti di belakang baginda dalam saf. Setelah baginda memberikan salam, kami pun memberi salam. Semayang sekali Nabi lah, betul-betul ikut Nabi dah. Dia semayang ni ada kata semayang ajak, tapi tidak main nak berkat dah. Nak tu sebab tempat nak suruh tempat semayang lah. Dan sini juga Nabi kita email lah. Jadi ada perbahasa lah, perbahasa panjang kalau kita nak syarah dah. Tu email semayang jenazah ni molek tu email masjid ke dah, pemimpin ataupun untuk mula kapur ke ataupun anak lah. Mazhab lain ada bahagi ni lah, fikir pah ke semayang jenazah pun pakai hadis ni dah. Mazhab kita anak dah lebih khusyuk, lebih ikhlas dah. Doa. Tak apalah nak yang situ lah. Tapi nak cerita ni secara umumnya molek jadi email ni ialah orang yang berpengaruh lah, pemimpin lah. Bukan imam masjid saja, imam pemimpin lah. Tapi zaman dulu pemimpin itulah semayang jemaah, pemimpin itulah pemerintah lah. Tu cara zaman dulu lah. Kita lah ni jadi pecah-pecah. Tu imam warawatib ni sufu lah. Tak apalah. Yang pentingnya dihormati jadi orang tu imam ni afdal gitulah. Babun innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Bab yang ke-51, sesungguhnya imam diadakan untuk diikuti. Wa sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi tuwfiya fihi bin nasi wa huwa jalisun. Wa qala Ibn Mas'ud idza rafa'a qabla al-imam ya'udu fayamkuthu biqadri ma rafa'a. Thumma yatba'u al-imam. Wa qala al-Hasan fi man yarka'u ma'a al-imam rak'atayn wa la yaqdiru 'ala al-sujud. Yasjudu li raka'atil akhirah sajdatain thumma yaqdi raka'atil ula bi sujudiha. Fami man nasiya sajdatan hatta qama yasjudu. Nabi SAW salat secara duduk ketika sedang sakit yang membawa kepada kewafatannya. Ibn Mas'ud berkata, siapa yang bangun sebelum imam, hendaklah dia berhenti sekadar yang dia terlangkau lah, berhenti mata. Kemudian kembali ikut imam lah. Al-Hasan ni, Al-Basri berkata, bagi siapa yang rukuk 2 kali bersama imam, tetapi tidak sempat sujud, hendaklah dia sujud pada rakaat terakhir 2 kali sujud. Kemudian menggantikan rakaat pertama dengan sujud. Tak faham mana dah. Wala yaqdiru 'ala sujud. Yasjudu li raka'atil akhirah sajdatain. Thumma yaqdi raka'atil ula bi sujudiha. Fa mimman nasiya sajdatan hatta qama yasjudu. Rasanya sujud sejadah nak. Kalau terlebih sujud ke, lupa sujud ke apa, dia kena sujud sejadah. Sujud sahwi, sujud lupa dah, sujud sahwi. Tak apalah, perbahasa tu kita baca mana? Kita baca hadis. Haddatsna Ahmad bin Yunus qala hadatsna Zaidah an Musa bin Abi Aisyah an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah qala dakhaltu 'ala Aisyah faqultu ala tuhaddisini an maradi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat bala thaqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala asalla an-nas qulna la hum yantazirunaka qala da'u li ma'an fil mikhdab. قالت ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عنه ثم أصلى الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله قال ضعوا لي ماء في المخضب قالت ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عنه ثم أفاق فقال أصلى الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال دعوني ماء في المخضب فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلنا الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله. Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah berkata, aku masuk menemui Aisyah lalu berkata kepadanya,
Maukah engkau menceritakan padaku tentang peristiwa terjadi ketika Rasulullah SAW sedang sakit? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, ya, pernah suatu hari ketika sakit Nabi SAW semakin teruk. Baginda bertanya, adakah orang ramai sudah solat? Kami menjawab, belum, mereka masih menunggu engkau, wahai Rasulullah. Baginda pun bersabda, kalau begitu sediakanlah air untukku di dalam bekas. Maka kami pun melaksanakannya. Kemudian baginda mandi, lalu berusaha berdiri dan berangkat. Namun baginda jatuh pingsan semula. Ketika sudah sedarkan diri, baginda kembali bertanya, adakah orang ramai sudah solat? Kami menjawab, belum, mereka masih menunggu engkau, wahai Rasulullah. Kemudian baginda berkata lagi, sediakanlah untukku air dalam bekas. Baginda lalu duduk dan mandi. Kemudian baginda berusaha lagi untuk berdiri dan berangkat. Namun baginda jatuh pingsan lagi. Ketika sudah kembali sedarkan diri, baginda berkata lagi, adakah orang ramai sudah solat? Kami menjawab lagi, belum, wahai Rasulullah, mereka masih menunggu engkau. Kemudian baginda berkata lagi, sediakan untukku air dalam bekas. Baginda lalu duduk dan mandi. Kemudian baginda berusaha untuk berdiri dan berangkat, namun baginda jatuh dan pingsan lagi. Ketika sudah sedarkan diri, baginda pun bersabda, adakah orang-orang ramai sudah solat? Gitulah nak. Wan nasu uqufun fil masjid yantaziruna an-nabiy alaihi salam li salat al-isya al-akhirah. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس فأتاه رسوله فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صلي بالناس فقال له عمر أنت أحق بذلك فصلى أبو بكر تلك الأيام ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بألا يتأخر قال أجلساني إلى جنبه فأجلساه إلى جنب أبي بكر قال فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. Ketika itu orang ramai sudah menunggu Nabi SAW di masjid untuk salat Isyak untuk kali yang terakhir. Lalu Nabi SAW mengutuskan seorang untuk menemui Abu Bakar dan memintanya untuk mengimamkan salat. Maka utusan tersebut menemui Abu Bakar dan berkata kepadanya, Rasulullah SAW telah merintahkan engkau untuk memimpin salat berjemaah. Dan Abu Bakar seorang yang yang lembut hatinya berkata, wahai Umar, pimpinlah orang ramai menunaikan salat. Umar menjawab, anda lebih berhak dalam urusan ini. Maka Abu Bakar memimpin salat pada hari-hari itu. Kemudian ketika Nabi SAW mendapati tubuhnya lebih segar, baginda pun keluar untuk melaksanakan salat zuhur dengan dipapah oleh dua orang lelaki. Salah seorang daripadanya adalah Al-Abbas. Ketika itu Abu Bakar sedang mengimamkan salat. Apabila dia melihat baginda datang, Abu Bakar berniat untuk berundur dari posisinya. Namun Nabi SAW memberikan isyarat supaya dia tidak mundur. Kemudian baginda berkata pada dua orang lelaki tadi, dudukkanlah aku di sampingnya. Maka kami mendudukkan baginda di samping Abu Bakar. Abu Bakar menaikkan salat dengan berdiri mengikuti Nabi SAW yang salat sambil duduk. Manakala jemaah yang lain mengikuti Abu Bakar. Qala Ubaidullah fadakhaltu ala Abdullah bin Abbas faqultu lahu ala a'ridu 'alayka ma haddathatni Aisyatu an maradin Nabi SAW. Qala hati. فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئا غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس قلت لا قال هو علي. Ubaidullah berkata, aku bertemu dengan Abdullah bin Abbas dan berkata kepadanya, maukah engkau aku ceritakan apa yang disampaikan oleh Aisyah mengenai sakit Nabi SAW? Dia menjawab, sampaikanlah. Maka aku ceritakan apa yang disampaikan Aisyah. Abdullah bin Abbas tidak mengingkari sedikit pun dari cerita itu, melainkan dia bertanya padaku, adakah Aisyah menyebutkan nama lelaki bersama Al-Abbas itu? Aku menjawab, tidak. Ia pun berkata dia adalah Ali. Kat mana kisah? Sekejap lagi dah. Okay, hadatsna Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwah
an abihi an Aisyah ummul mukminin annaha qalat shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa syakin fa shalla jalisan wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman fa asyara ilaihim an yajlisu falamma sarafa qala inna ma ju'ila al-imamu liyutamma bihi fa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza shalla jalisan fa sallu julusan. Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah solat di rumahnya sambil duduk ketika baginda sedang sakit. Di belakangnya ada satu kaum yang mengikuti salatnya dalam keadaan berdiri. Maka baginda memberikan isyarat kepada mereka agar duduk juga. Semaya bila duduk juga, imam duduk. Ketika selesai solat, baginda bersabda, sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Apabila dia rokok, maka rokoklah kalian. Apabila dia mengangkat kepalanya, maka angkatlah kepala kalian. Apabila dia solat dalam keadaan duduk, maka solatlah kalian dengan duduk. Ni ada riwayat. Tapi sakit ni, imam duduk ni, Nabi duduk ni ketika bukan sakit, nak mati tu lah. Nak wafat, Nabi wafat kan, tidak lah. Sakit sebetul lah. Jadi sakit ni, peringkat ni memang Nabi suruh duduk. Jadi sahabat ni kena duduk semaya. Apakah Nabi semaya dia tak imam, Nabi semaya boleh duduk, sahabat lain pun kena duduk dah. Tapi dekat dengan wafat Nabi SAW tu, Nabi duduk alik kiri, Umar duduk alik, Abu Bakar duduk alik kanan sambil berdiri dah. Abu Bakar ikut Nabi sambil berdiri, orang lain ikut Abu Bakar dah. Tu cara dekat dengan wafat Nabi. Jadi ada khilaf lah. Secara umumnya kita pakai hak yang terakhir lah dekat wafat Nabi. Hadatsna Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an ibn Shihab an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakiba farasan fasuri'a anhu fajuhisha shiqquhu al-ayman fasalla salatan min as-salawati wa huwa qa'idun wa sallayna wara'ahu qu'udan falamma sarafa qala innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman فإذا ركعا فاركعوا وإذا رفعا فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون قال أبو عبد الله قال الحميدي قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا وهو في مرضه القديم ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما لم يأمرهم بالقعود وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. Hadis ke-89 Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pada satu hari menunggang kudanya dan terjatuh dari kuda lah. Dia menyebabkan rusuk kanan baginda terhentak dan tercedera. Oleh kerana itu baginda menunaikan solat sambil duduk. Maka kami pun solat di belakang baginda dalam keadaan duduk. Ketika selesai solat, baginda bersabda, imam dijadikan untuk diikuti. Jika dia solat dengan berdiri, maka solatlah kalian dengan berdiri. Jika dia rokok, maka rokoklah kalian. Jika dia mengangkat kepalanya, maka angkatlah kepala kalian. Jika dia mengucapkan sami Allah liman hamidah, Allah mendengar orang-orang yang memujinya, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Ya Rabb kami, milik engkau lah segala pujian. Jika ia solat dengan berdiri, maka solatlah kalian dengan berdiri. Dan jika ia solat dengan duduk, maka solatlah kalian semuanya dengan duduk. Abu Abdullah berkata Al-Humaydi ketika menerangkan sabda Nabi SAW, bila dia solat dengan duduk, maka solatlah kalian dengan duduk. Dia berkata kejadian ini adalah ketika Nabi SAW sakit dahulu. Maksudnya bukan sakit dekat nak wafat lah, sakit awal-awal lagi dah. Lepas tu sembuh kan. Setelah itu Nabi SAW solat dengan duduk, sedangkan orang ramai solat di belakangnya dengan berdiri lah. Kita hadis Abu Bakar jadi ikut Nabi, duduk alih kanan Nabi dah. Jadi orang lain duduk berdiri belakang, termasuk Abu Bakar dah. Baginda tidak memerintahkan agar mereka duduk lagi dah. Sungguhnya yang dijadikan ketentuan adalah berdasarkan apa yang paling akhir dari perbuatan Nabi SAW dah. Jadi kira mansuh kau ikutlah. Yang pentingnya ikut yang terakhir. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.